Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid-murid tingkatan 3. Okey, sejarah tingkatan 3 bab 6. Okey, kesan pentadbiran barat terhadap ekonomi dan sosial. Okey, pada minggu lepas kita dah tengok kan, okey, ada berapa ciri-ciri moden. Okey, ciri-ciri ekonomi moden ada 5. Okey, ada 5 kan. Modal yang besar, penggunaan teknologi moden, penggunaan tenaga buruh yang ramai, pengeluaran dalam skala yang besar dan juga tanah yang luas. Okey, minggu lepas kita sempat sentuh satu je, iaitu modal yang besar. Okey, jadi hari ini kita akan sambung. Okey, awak boleh buka muka surat 142. Okey, muka surat 142, teknologi. Okey, teknologi iaitu ciri yang kedua, ciri ekonomi moden yang kedua, okey, yang dibawa, okey, oleh kuasa barat di negara kita. Okey, teknologi, okey, yang telah dicipta ataupun yang telah dibawa ke negara kita oleh kuasa barat ini telah mempercepatkan proses pengeluaran yang lebih cekap, menguntungkan. Okey, pihak British berusaha membawa masuk teknologi moden dalam kegiatan pelombongan dan juga pertanian. Ada dua aspek, okey, teknologi yang dibawa. Okey, yang pertama ialah pelombongan, yang kedua ialah pertanian. Okey, kita tengok satu persatu pelombongan. Okey, negeri Melayu, apa yang dibawa? Okey, pertama ialah kapal korek. Sebanyak 107 buah kapal korek, okey, telah dibawa, okey, oleh syarikat Eropah. Okey, untuk mempercepatkan lagi proses melombong biji timah. Okey, ada juga di sini, okey, syarikat tersebut, okey, iaitu syarikat Pahang Consolidated Company Limited, syarikat Malayan Tin Dragging and Gopeng Consolidated. Okey, dia telah bawa teknologi kapal korek dan juga pelombongan hidrolik. Okey, kapal korek contohnya ini. Okey, kapal korek ni buat pertama kalinya digunakan oleh syarikat Malayan Tin Dragging di Batu Gajah, okey, di Perak. Okey, ini pula kaedah melombong dengan membina terowong. Okey, tadi guna kapal korek kan, dengan kapal korek. Yang kedua dengan sistem hidrolik. Yang ketiga membina terowong. Okey, teknologi juga tu kan, bina terowong. Okey, yang telah diperkenalkan oleh Pahang Consolidated Company Limited di Lombong Biji Timah Sungai Lembing, Pahang. Okey, selain daripada kapal korek, selain daripada membina terowong, okey, ada juga mereka menggunakan mesin gerudi. Okey, mereka menggunakan mesin gerudi jumbo drilling untuk memecahkan batuan yang mengandungi biji timah di lombong biji timah di bawah tanah di Sungai Lembing, Pahang. Okey, di Sabah dan Sarawak pula biji timah tak ada, tapi yang ada ialah antimoni. Okey, mereka melombong antimoni di Bau, okey, oleh syarikat Borneo dengan menggunakan kaedah moden. Okey, lepas tu ada juga didirikan kilang untuk melebur antimoni. Okey, kilang untuk melebur antimoni. Okey, di Sabah mereka juga membina terowong, okey, untuk pelombongan arang batu. Itulah antara teknologi yang telah dibuat, okey, dari aspek pelombongan. Okey, pertama mereka memperkenalkan teknologi kapal korek. Yang kedua pelombongan hidrolik. Yang ketiga terowong, okey, terowong bawah tanah. Yang keempat mereka menggunakan mesin gerudi, okey, jumbo drilling. Okey, di Sabah pun sama, mereka menggunakan kaedah moden. Okey, di Sabah mereka membina terowong untuk melombong arang batu. Okey, pertanian pula. Tadi pelombongan. Okey, ini pula pertanian. Pertanian kita sebagaimana minggu lepas, okey, pertanian utama ialah getah.
getah. Inilah orang dia. Okey, H.N. Ridley. Okey, H.N. Ridley dilantik sebagai pengarah Taman Botanikal Singapura. Okey, tahun 1897 beliau telah memperkenalkan teknik torehan sistem Ebidem. Okey, teknik torehan sistem Ebidem ataupun sistem torehan tulang ikan herring. Apa ni? Teknik apa ni? Okey, teknik untuk memanjangkan hayat pokok getah. Okey, teknik memanjangkan hayat pokok getah. Okey, teknik Ebidem ataupun teknik torehan tulang ikan herring. Okey, H.N. Ridley juga memperkenalkan teknik untuk membungkus anak-anak pokok getah di dalam arang yang lembap. Okey, untuk apa? Supaya pokok getah ni dapat diangkut ke tempat yang jauh bagi membolehkan pembukaan ladang getah di tempat yang baru. Okey. Di Sarawak, ladi hitam. Okey, di Sarawak pertanian tertumpu kepada ladi hitam. Okey, ladi hitam iaitu di Betong Sarawak. Okey, bukan di Bentong. Okey, Bentong di Pahang. Okey, ni di Betong Sarawak. Okey, ladi hitam. Kemudian di Sabah pun sama, mereka memproses getah juga. Okey, ini contoh okey, sorry, di Sabah ada dua tanaman ya. Pertama ladi hitam dan yang kedua ialah sagu. Okey, pertama ladi hitam, yang kedua ialah sagu. Okey, ada dua. Okey, di Sabah getah. Okey, dan juga ada daun tembakau. Okey, ada daun tembakau. Ada dua tanaman juga, tanaman utama di Sabah. Okey. Kemudian ciri-ciri yang ketiga teknologi moden ialah buruh. Okey, buruh telah dibawa masuk dari luar untuk menampung kepesatan kegiatan pelombongan dan pertanian di negara kita. Sama juga dari dua aspek, iaitu pelombongan dan juga pertanian. Okey, pelombongan di negeri-negeri Melayu. Okey, British menggalakkan kemasukan buruh asing. Okey, British menggalakkan kemasukan buruh asing untuk mengisi kekosongan pekerjaan di kawasan pelombongan biji timah. Okey, di Sarawak, orang Cina dibawa masuk ke Sarawak untuk mengusahakan lombong emas. Di Sabah pun juga SBUB, Syarikat Borneo Utara British, menggalakkan kemasukan orang Cina untuk pelombongan emas juga, sama macam Sarawak. Okey, pertanian. Okey, pertanian pula buruh. Okey, apa teknologi yang dibawa? Apa kemodenan yang dibawa? Okey, negeri Melayu, British membawa masuk orang India untuk mengatasi masalah kekurangan buruh di ladang getah. Okey, di Sarawak pula orang Cina. Okey, tadi orang Cina dari melombong untuk lombong emas kan. Dari pertanian pula orang Cina juga digalakkan untuk masuk sebagai apa? Sebagai buruh ladang. Orang Jawa pun dibawa masuk ke Sarawak untuk bekerja di ladang getah. Manakala di Sabah, orang Cina dibawa masuk ke Sabah untuk bekerja di ladang tembakau. Okey, sehingga kan SBUB membentuk lembaga penasihat orang Cina di Sandakan untuk menjaga kebajikan orang Cina. Okey, sebab orang Cina ini mereka banyak membantu dalam pelombongan dan juga pertanian. Okey, pelombongan, tengok emas, pelombongan emas di Sabah, pelombongan emas di Sarawak. Kemudian orang Cina juga buruh, sebagai buruh ladang, dan juga orang Cina juga untuk sebagai bekerja di ladang tembakau. Okey, kemudian yang keempat, ciri yang keempat. Okey, ciri yang keempat ekonomi moden, iaitu skala besar dan bercirikan ekspor. Apa skala besar ni? Skala besarnya ialah pengeluaran. Okey, kegiatan pelombongan dan pertanian di negara kita dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor bagi memenuhi keperluan pasaran barat. Okey, contohnya pelombongan. Okey, tengok graf ni kan. Graf ni menunjukkan
pengeluaran biji timah oleh pelombong Eropah berbanding dengan pelombong Cina, sebelum Perang Dunia Kedua. Tengok, mula-mula pelombong Eropah menguasai. Lepas tu pada tahun 1928 sama-sama naik pelombong Eropah dan juga Cina, dan akhir sekali sehingga tahun pada mula-mula pelombong Cina yang berjaya menguasai pengeluaran biji timah. Tahun 1928 persaingan mereka sama, 50-50. Kemudian tahun 1930 pelombong Eropah berjaya mengatasi pelombong Cina dari segi pengeluaran biji timah. Arang batu pula, tengok tahun 74 dan tahun 98 daripada 500 boleh naik sehingga 31,000. Tengok, sangat-sangat mendadak dia punya pengeluaran arang batu. Petroleum pun sama. Petroleum tahun 1912 hanya 5,000 tan. Tapi 8 tahun kemudian, tahun 1920, pengeluaran boleh mencecah sehingga 140,000 tan. Sangat-sangatlah memberangsangkan pengeluaran dia. Sebab apa? Sebab inilah tujuan dia, memenuhi keperluan pasaran di barat. Pertanian pula. Pertanian negeri Melayu, jadual dia. Tengok jadual ni, apa ni, ditanam apa ni? Sorry. Pertanian kat sini ladang getah. Ladang getah. Tahun 1901 5,000, hampir 6,000 ekar lah. Lepas tu 3 tahun kemudian 19,000. Kemudian 4 tahun kemudian, tengok sangat mendadak, daripada 19,000 menjadi 240 ekar. Lepas tu 4 tahun kemudian mendadak sehingga 300%, sehingga 642 ekar. So memang sangat semakin luas ladang getah di negara kita. Di Sarawak, tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam dan tembakau ditanam secara meluas. Kat sini dia ikut bahagian dah. Dia ikut bahagian kelapa, lada hitam, dan tembakau. Kemudian di Sabah boleh tengok tanam getah. Tengok tanam getah. Ni warna oranye ni kan. Itu adalah kawasan-kawasan penanaman getah di Sabah pada tahun 1909. Dan last sekali ciri-ciri ekonomi moden iaitu tanah. Tanah merupakan aset yang amat berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah. Tanah bagi kawasan pelombongan dan peladangan biasanya ialah kawasan hutan yang belum diterokai serta terpisah daripada pertempatan penduduk tempatan. Tanah dia takkan buat tanah yang dekat dengan kawasan perumahan. Sebab bila sebut kilang pelombongan mungkin akan menyebabkan berlakunya bunyi agak bising. Yang kedua, pelombongan, bila melombong tu mungkin akan berlaku banjir kilat ke berselut, kawasan akan jadi berselut. So memang kawasan pertanian dan juga pelombongan dia buat jauh daripada kawasan penduduk. Contoh syarikat-syarikat Eropah yang membuat pelaburan di negara kita inilah. Perdagangan apa yang mereka buat? Biji timah, gula ni daripada tebu. Kopi, getah. Kemudian ini tahun penumbuhan dia. Tahukah anda British mengatur strategi agar penduduk tempatan mengusahakan tanaman padi sahaja. Kenapa? Dan mengelakkan mereka menjadi pesaing kepada pelabur Eropah. British tak nak orang tempatan juga sibuk-sibuk nak melombong, sibuk nak tanam getah, sebab dia tak nak ada pesaing. Dia seorang je menguasai. Dia suruh orang tempatan ni tanam padi sahaja.
Okey, sehingga kan British ni telah memperkenalkan enakmen tanah padi 1917 yang menghalang penduduk tempatan menanam getah. Okey, yang ada tanah padi tak boleh tanam getah. Okey, British juga menyekat bantuan kredit pertanian, subsidi dan pinjaman modal kepada penduduk tempatan. Hal ini menyebabkan petani tempatan mengalami masalah hutang. Sebab apa? Nak membiayai operasi tanah sawah. Sawah pun memerlukan modal yang banyak. Akibatnya, tanah-tanah kepunyaan penduduk tempatan tergadai dan berpindah milik kepada orang luar, kepada orang Eropah. Okey, so maka habislah subtopik kita 6.1. Okey, nanti kita akan masuk pula 6.2. Okey, muka surat 146 dalam subtopik pentadbiran barat berkaitan ekonomi. Okey, kita jumpa lagi. Terima kasih.